Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk tentang kepentingan sanad dalam menentukan keabsahan institusi ilmu tasawuf. Saya Muhammad Syafiq bin Nazari, nombor matrik 054478. Sekarang saya akan membentangkan tentang pengertian sanad. Sanad ni juga dikenali sebagai as-sanad, yang bererti mutamad ataupun tempat bersandar, tempat bergantung dan tempat berpegang yang boleh dipercayai. Hal ini kerana sesuatu hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Kemudian salasilah orang ialah susunan. Salasilah ni adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan isi kandungan sesuatu hadis itu sejak disebut pertama kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari aspek perbuatan, perkataan, takrir dan lainnya yang merupakan teori atau matan hadis. Okey. Yang ketiga, sanad adalah jalan matan, juga dikenali sebagai tariq al-amin. Jalan matan bererti serangkaian orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan matan hadis melalui perawi yang pertama sampai yang terakhir. Contohnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bituri. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Tur ketika solat maghrib. Okey. Sanad ni juga dikenali sebagai isnad. Yang pertama isnad, yang kedua musnad dan yang ketiga musnid. Ketiga-tiga ni mempunyai maksud yang sama dengan sanad. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Mustafa bin Ismail, nombor matrik 054797. Jadi saya akan menyambung apa yang dibentangkan oleh saudara Syafiq. Menurut bekas mufti Syekh Ali Jum'ah menyatakan bahawa terdapat 3 jenis sanad di dalam disiplin pengajian Islam. Yang pertama, sanad ilmu, yang kedua sanad kitab, yang ketiga sanad tarbiyah wal irsyad. Okey, sanad ilmu iaitu bermaksud sanad yang bersambung ilmu tersebut sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, seorang guru belajar dengan seorang guru ini, sedang ilmu tersebut bersambung sehingga Rasulullah. Okey, dan dalam sanad ini terdapat 2 jenis sanad tersebut, iaitu sanad dirayah dan sanad riwayah. Sanad riwayah bermaksud kita dapat ilmu tu melalui belajar dan terima hadis. Untuk sanad dirayah, kita dapat ilmu tu dengan ilmu tu dijelaskan, ilmu tu dah dihuraikan, ilmu tu difahami. Okey, akan tapi untuk kedua-dua jenis sanad itu, dirayah dan riwayah ini masih ada susu galurnya. Okey, untuk sanad yang kedua itu sanad kitab. Okey, setengah guru ataupun setengah ulama amat gemar dalam menulis kitab. Ada juga setengah yang kurang gemar untuk menulis kitab. Sebagai contoh, Abu Yazid Al-Bustani dan Al-Junaid. Okey, dua orang ulama ini kurang dalam menulis kitab, akan tetapi ilmunya tidak semuanya mengisytiharkan, iaitu semua ulama mengisytiharkan akan keilmuannya. Okey, setengah ulama pula suka ataupun banyak menulis kitab, dan kitab itu diijazahkan kepada anak muridnya ataupun orang lain. Okey, akan tapi kita perlu ingat bahawa dalam ilmu tersebut, dalam kitab tersebut, bukan semua ilmu para ulama ada dalam tu, hanya sebahagian sahaja.
Jadi terdapat dua cara seorang ulama atau seorang guru itu memberi ijazah kepada anak muridnya. Yang pertama, dia memberi ijazah itu dengan cara disuruh anak murid itu baca kitab tersebut harfin biharfin, syarah kitab tersebut sehinggalah khatam, barulah dia menjazahkan kitab tersebut. Tapi ada setengah ulama diberikan kitab tersebut begitu saja kepada murid kerana dia dapat melihat bahawa anak murid itu seorang bijak dan cukup alat-alatnya, maka memadai dengan ilmu yang dia ada tu, dia dapat menerangkan kitab dengan betul. Tambah lagi, anak murid itu sentiasa mengikutinya dan mendengar ceramah-ceramahnya. Okey. Tapi kita dapat lihat bahawa sanad kitab ini merupakan furuk kepada sanad ilmu. Okey, kita masuk pada sanad ketiga, itu sanad tarbiyah wal irsyad. Okey, sanad tarbiyah wal irsyad ini merupakan sanad khususiyah dalam ilmu tasawuf. Rahsia dan kekhususan tasawuf ada pada sanad ini. Okey, telah berkata Syekh Abdul Hamid Al-Mahmud dalam kitabnya, iaitu Al-Muqis ila Qadi At-Tasawuf Al-Muqis ila Dhalal. Okey, kitab ini merupakan syarah kepada kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Muqis ila Dhalal. Okey, dalam mukaddimahnya beliau menyebut antara syarat-syarat khusus bagi tasawuf ialah mempunyai nisbah hubungan kerohanian yang benar dan bersambung-sambung dari seorang ke seorang guru hingga Nabi Muhammad SAW. Okey, ada juga seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Dialah kitabnya Tanwirul Qulub. Okey, yang beliau menyebut bahawa sesiapa yang silsilah rohaninya tidak bersambung, dia terputus limpahan rohani yang dengannya rahsia tasawuf tercapai. Okey. Jadi kita dapat simpulkan bahawa khususiyah tasawuf ini terletak pada sanadnya, bukan pada kitab. Kitab itu hanyalah panduan sahaja. Okey, Syekh Baharuddin Nasyah Alban berkata, aku tidak mengambil ilmu tasawuf ini daripada kitab, akan tetapi aku mengambil ilmu tasawuf ini dari berkhidmat kepada guruku. Maknanya dia terdapat daripada kitab, kerana ilmu tersebut tidak dapat dalam kitab, hanya dengan kita berkhidmat kepada masyayikh ataupun kita meneliti, kita berdampingi ulama-ulama, barulah kita mendapatkan ilmu tasawuf ini. Okey, Imam Al-Ghazali berkata, ketika aku mula ingin belajar tasawuf, aku telah meneliti hampir ke semua kitab tasawuf yang ada pada zaman aku itu. Namun setelah aku meneliti segala kitab, aku dapati bahawa ada sesuatu yang tidak akan dimiliki, tidak dapat dimiliki dengan cara ini, dengan cara membaca kitab. Maknanya Imam Al-Ghazali ini terus belajar ilmu tasawuf melalui sanad tarbiyah wal irsyad, lalu berjaya. Okey, sekian saja daripada saya. Saya akan serahkan pertanyaan ini kepada saudara Hazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim Rosli, nombor matrik 054885. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah semester 3. InsyaAllah saya akan meneruskan perbahasan yang telah dibentangkan oleh kawan-kawan saya, dan saya akan memberi penjelasan mengenai kepentingan sanad dalam ilmu tasawuf. Okey. Sanad dalam ilmu tasawuf amat penting kerana ilmu tasawuf berkait rapat dengan akidah kita, yakni akidah seorang muslim. Yang kedua, telah memberi penegasan, iaitu Syekh Abdul Al-Wahhab Asy-Sya'rani, iaitu dia memberi penegasan mengharungi jalan Allah, akan tapi tidak mengetahui dan mempunyai sanad dalam ilmu tasawuf seperti seorang berjalan dalam keadaan yang buta. Masya Allah,
seorang yang tidak mempunyai sanad atau tidak mengetahui perjalanan sampai ke Rasulullah SAW akan mudah terpesong. Ini kerana dia tidak mendapat suatu ilmu yang benar-benar yang benar. Akan tetapi ilmu itu diragui adakah ia benar ataupun tidak. Yang ketiga, selain itu ahli tasawuf telah menyifatkan seorang yang tidak memiliki sanad tidak boleh dijadikan sebagai ikutan dalam perjalanan kerohanian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin seorang yang tidak mempunyai sanad, mana mungkin seorang yang tidak mempunyai kesahihan sanad untuk kita angkat dia menjadi seorang pemimpin yang memimpin ke jalan kerohanian menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Pula seorang yang tidak memiliki sanad dan tidak memiliki silsilah pengambilan amalan ilmu tasawuf hingga ke Rasulullah SAW tidak dapat memberi limpahan kerohanian yang khusus dan seterusnya tidak dapat memimpin perjalanan tersebut. Ini kerana seseorang yang mengambil ilmu tasawuf daripada seorang guru yang gurunya mengambil daripada gurunya, iaitu gurunya yakni gurunya memiliki limpahan kerohanian yang khusus. Sekiranya dia mendapat ilmu tersebut melalui gurunya kepada gurunya sehingga kepada Rasulullah SAW, maka dia akan mendapat limpahan kerohanian yang khusus. Dia akan mendapat limpahan kerohanian yang khusus daripada gurunya, yakni gurunya itu mendapat daripada gurunya tersebut. Okey, yang seterusnya adalah kepentingan sanad juga dapat membuktikan ilmu tasawuf itu asli dan tidak bercampur dengan perkara-perkara yang menyalahi agama Islam. Sekiranya sesuatu ilmu itu diambil oleh gurunya diambil oleh gurunya dan mempunyai jalan iaitu sanad sehingga ke Rasulullah SAW, maka ilmu tasawuf tersebut adalah asli dan tidak ditokok tambah oleh siapa-siapa mengikut hawa nafsu masing-masing. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Solihin bin Syed Ramlan. Nombor metrik 056981. Jadi insya-Allah saya akan meneruskan pada bab definisi sanad al-talqin golongan sufi. Yang mana kita tahu bahawa golongan sufi ini mementingkan pentalqinan. Bagaimana lafaznya adalah lafaz la ilaha illallah, daripada yang mana ia bermula sebenarnya teknik ini telah bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan bahawa Rasulullah telah mengajarkan teknik-teknik zikir kepada para sahabat radhiyallahu anhum sesuai dengan pembawaan mereka. Namun secara lebih khusus menurut Al-Imam Sya'rani seperti yang dijelaskan di dalam kitab beliau Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifatil Qawaid Sufiyah amalan talqin zikir. Berkaitan amalan talqin zikir, penjelasan tentang adab zikir yang dijelaskan oleh Imam Sya'rani, kehebatan zikir serta penjelasan tentang pelbagai faedah yang berkaitan dengan zikir yang diajarkan oleh para syekh kepada para murid. Mereka sebenarnya adalah daripada sumber pentalqinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pentalqinan ini diajarkan oleh Rasulullah dalam bentuk berkumpulan dan secara berkeseorangan. Kemudian ini menunjukkan bahawa ia mempunyai silsilah ataupun sanad yang bersambung di kalangan mereka, yakni kalangan para sahabat. Al-Imam Sya'rani memperkukuh penyataan beliau seperti yang mana dia membawakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bazzar, At-Tabrani dan lain-lain yang meriwayatkan tentang hadis ini. Yang mana Rasulullah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajar talqin ini kepada Sayyidina Ali dengan lafaz la ilaha illallah. Bagaimana? Rasulullah suruh untuk dia mengucapkan, untuk dia mendengar dahulu 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dalam masa itu dia pejam mata, la ilaha illallah. Kemudian dia buka mata, kemudian Sayyidina Ali mengucapkan la ilaha illallah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah mendengar apa yang dilafazkan oleh Sayyidina Ali. Maka seterusnya Sayyidina Ali, yakni ia adalah daripada golongan sahabat, mentalqikan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang diriwayatkan bahawa Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan kepada Habib Al-Ajami dan seterusnya kepada
golongan seterusnya, dan golongan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahawa pentalqiyan ini di kalangan para sufi bersambung sanad daripada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sehingga generasi yang sekarang ini. Jadi ini menunjukkan bahawa sanad ataupun talqin itu pentalqinan daripada golongan sufi itu adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia bersambungan daripada seorang syekh. Para sahabat daripada Rasulullah adalah ketua bagi segala mursyid, kemudian kepada para sahabat, para tabi'in dan seterusnya sehingga zaman sekarang yang masih wujud pentalqinan ini. Jadi itu sahaja, Allah Subhanahu wa taala alam. Terima kasih kepada sahabat saya Syed Muhammad Solihin. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan ketiadaan sanad di dalam tarikat. Kesan ketiadaan sanad ini akan menyebabkan seseorang itu kurangnya barakah di dalam hidup mereka. Oleh kerana golongan sufi melihat begitu pentingnya kesan rohani atau al-barakah ini dalam institusi tarikat tasawuf, maka silsilah telah dijadikan salah satu syarat yang cukup asas dan amat penting sekali. Selain itu, setiap seorang yang mempunyai persediaan rohani untuk menjalani hidup secara bertasawuf, menurut pandangan golongan sufi, mereka perlulah mengambil atau memasuki sesebuah tarikat yang mempunyai syekh yang memiliki silsilah yang sah. Dalam kata lain, seseorang syekh tarikat yang menjadi pilihan untuk diikuti itu mestilah mempunyai silsilah yang sah, sambung bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya sahabat saya akan sambung. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, sebagai kesimpulannya yang telah dijelaskan oleh sahabat-sahabat saya daripada perkara dengan definisi sanad, kemudian berkaitan dengan kelebihan sanad, kemudian berkaitan dengan kesan ketiadaan sanad dan sebagainya, maka dapat disimpulkan bahawa sanad di dalam ilmu tasawuf adalah satu perkara yang penting kerana ia melibatkan tentang limpahan kerohanian. Yang mana jika seorang tiada sanad, maka dia akan kekurangan akan barakah. Kerana limpahan kerohanian itu adalah didapati daripada guru mursyid, yang mana ia didapati daripada khidmatnya, daripada suhbahnya, murid kepada guru. Maka yang mana ini tarbiyah ini, irsyad dan tarbiyah ini tidak didapati di dalam kitab-kitab, di dalam kutub tasawuf, tidak didapati di dalam kutub fiqh, di dalam kutub akidah, tetapi ia didapati daripada perbuatan suhbahnya seseorang murid kepada gurunya, kepada syekhnya. Maka kepentingan sanad dari segi riwayat dan dirayah itu adalah penting. Di mana siapakah gurunya yang mentalqinkan tasawuf ataupun tarikat, sekiranya ia melibatkan tarikat, maka siapakah gurunya yang dia mengambil ilmu kerohanian daripada irsyad dan tarbiyah ini daripada gurunya, dan gurunya ambil daripada guru mana, dan guru mana itu ambil daripada siapa pula. Maka sehinggalah ia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melimpahkan kerohanian, memberi petunjuk irsyad dan tarbiyah kepada para sahabat, kepada tabi'in sehinggalah zaman sekarang ini. Maka menunjukkan bahawa sanad di dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tarikat adalah satu perkara yang sangat penting, yang perlu ditikbiratkan. Berkata Syekh para ulama bahawa barang siapa yang tidak ada syekh, maka syekhnya adalah syaitan. Bagaimana? Kerana ia akan menjadi seseorang itu tersesat. Dia merasakan bahawa dia betul dengan setiap perbuatan, akan tetapi perbuatannya adalah menyimpang daripada syariat, menyimpang daripada perkara yang hak, perkara yang benar yang dituntut dalam syariat. Jadi kesimpulannya itulah yang dapat saya dan sahabat-sahabat menerangkan tentang perkara berkaitan sanad di dalam ilmu tasawuf. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.